Okay, amin amin ya rabbal alamin. Okay, so basically today we will cover the second part of chapter 3. Yeah. So for your information, our individual assignment will be based on this topic. Yeah. So I would like to request that all of you pay attention on how actually we are going to perform pro forma financial statement. So the individual assignment will be based on Excel. Yeah. So at the end of this session, I will show you how to perform pro forma financial statement through Excel. Yeah. So let me start. Okay. Before that, I would like to actually advise students before you come to class, whether it's online or physical, make sure that you are physically and mentally ready. What I mean by physically and mentally ready is that you are ready to learn this course. Yeah. Putting all your mind focusing on this. Sometimes bila kita distracted especially in online learning, kita ada banyak perkara nak buat kan, so kita terpaksa pecah-pecahkan kepala kita kepada beberapa perkara, but kita perlu belajar untuk untuk fokuskan satu perkara pada satu masa. To tell you the truth, it's not easy. Even me myself also having a difficult time sometimes bila kita ada banyak sangat perkara yang nak dibuat pada satu masa. But then focusing on one thing at one time is actually giving us a benefit of menerima pelajaran tu dengan lebih efficient, which means you bukan hanya mendengar saya mengajar, but then you try to really understand of what being teach. Same goes to physical class, whereby I've seen some students come to physical class without any preparation in their mindset. They come dengan tak ada pen dan kertas. I mean kalau kata nak ambil nota pun, at least you have a book. Yeah, not just a piece of paper. At the end of the day, paper tu tak tahu pergi mana, right? So come prepared, because benda tu yang actually translate into what you will understand at the end of this semester. Yeah, and it will help you doing your assignment, test, final exam, and etc. Okay, and for your information, for this semester, all final exam will be conducted physically, which means tak ada dah exam online. Yeah, jadi kena ready from now lah. Yeah, okay. So, okay, let me see. We have like 83 students. Any of you have questions before I proceed? Tak ada? Okay, kalau tak ada, saya start pro forma financial statement. Boleh nampak slide saya? Boleh, madam. Alright. Boleh, madam. Okay, now today we will cover this another two learning objective. Yeah, explain the procedures used to prepare and evaluate the pro forma income statement and pro forma balance sheet. So last time I've mentioned about pro forma. Any of you remember what is pro forma? Apa beza dia dengan income statement dan balance sheet yang biasa tu? Pro forma ni apa dia maksud dia? Siapa ingat lagi? It's actually a projected for future. Yeah, income statement dan balance sheet yang kita buat dalam chapter yang kita belajar sebelum ni adalah historical data. Yeah, yang mana pro forma ni adalah kita punya planning for
next year. Contoh kalau misalnya kata tahun 2020, kita plan macam mana profit in 2021. Kalau sekarang 2022, macam mana profit in 2023? So pro forma is a future planning punya statement. And then finally, you need to be able to evaluate the approaches to pro forma financial statement preparation and what are the uses of pro forma statement. Kenapa kita nak buat pro forma statement? Selain daripada bank mungkin tengok untuk bagi pembiayaan, syarikat juga akan gunakan pro forma statement ni untuk dia punya guideline, roadmap dia. Dia nak pergi ke mana. Alright. So, shareholders, creditors and the firm's management pay close attention to pro forma statements, which are projected income statement and balance sheet. Okay, many of the financial ratios, remember financial ratios that you learn in chapter 2, will be used again in this pro forma financial statement. Untuk nak prepare pro forma statement ni, apa yang kita perlukan? Yang pertamanya adalah financial statement for at least the preceding year. Masuk preceding year ni tahun sebelum lah. Which means kalau kita nak produce tahun 2023, we need to have 2022 punya financial statement. Okay. And then the second one is we need the sales forecast for the coming year. Berapa yang kita expect sales pada tahun 2023? Bila kita ada sales forecast for the future year, only then we can do the pro forma financial statement. Okay, why we need to forecast? Kenapa kita nak sibuk-sibuk buat untuk tahun depan walaupun dia belum berlaku lagi? Yang pertamanya adalah untuk estimate funds. Berapa banyak modal yang kita perlukan sekiranya kita nak increasekan sales. Tak adalah perniagaan dia expect tahun depan sales dia makin turun kan. Tak ada orang yang waras lah yang akan buat macam tu. Okay, jadi bila ada kenaikan sales, of course lah dia punya cost dia pun akan naik juga. When sales increase, the cost will increase as well. So kita nak tahu adakah kenaikan cost ni memerlukan kita untuk mendapatkan additional fund. Okay. Yang kedua, to estimate firm's cash standing. Cash management. Okay, kita dah buat dalam topik sebelum ini iaitu cash budget. Okay, yang ketiga, to compare actual performance data against forecasted data. Of course, kalau misalnya kata kita ada actual 2022 and then kita buat pro forma 2023, okay, at the end of 2023, bila 2023 ni dah historical, kita boleh compare adakah estimation kita tu close ataupun jauh sangat. Apakah yang really berlaku? Kan, ni pro forma, ni real statement 2023. Contoh macam dalam kelas kita lah kan, masa first day of class, saya tanya awak semua, awak target apa untuk financial management? Ada yang cakap A, ada yang cakap B. That one is your future punya aim, right? So at the end of semester, bila you dapat result, you compare lah dengan you punya target. Adakah mencapai target yang awak nak ataupun tak mencapai? Kalau mencapai, tengok balik apa yang kalau mencapai atau tak mencapai, tengok balik apa yang you buat yang membolehkan awak mencapai. Kalau tak capai, tengok balik apa yang awak tak buat menyebabkan awak tak capai target tersebut. So it same goes to financial management. Jadi dia boleh reflect baliklah kepada apa yang dia forecast tu dan dia strategize-kan untuk the following years. And then to develop contingency plan. Of course, bila kita plan well, apa-apa perkara yang
akan berlaku in the future, kita dah take into account. Contohnya sekiranya berlaku kenaikan harga mendadak, inflasi. What the company will do to actually manage their financial management. Okay. Yang kelima, to estimate discretionary financing needed. Yang inilah yang kita akan tengok dalam proforma financial statement. Discretionary ni apa? Discretionary ni adalah budi bicara. Budi bicara. Okay, budi bicara ni maksudnya dalam sebuah syarikat dia ada pemilik ataupun apa ni, shareholder, pemilik pemilik ataupun shareholder. Okay, dalam nak meningkatkan fund, to increase fund, ada perkara yang manager, financial manager, dia tak boleh buat decision. Dia perlukan decision daripada pemilik ni. Contohnya pinjaman jangka panjang. Financial manager dia tak boleh mudah-mudah untuk buat pinjaman jangka panjang. Ataupun nak increasekan common stock, contoh. Common stock. Tambah long term loan. Ini semua memerlukan keputusan daripada pemilik atau shareholder yang tadi. Sebab tu dipanggil discretionary financing needed. Jadi ini kita tak boleh nak calculate berdasarkan kepada peratusan kenaikan. Tapi kita kena tengok berapa lagi yang diperlukan. Jadi ini adalah proses yang terakhir sekali lah untuk kita calculate. Okay. Macam mana nak estimate DFN ni? Adalah changes in asset, liabilities and equities to support an increase in sales. Funds are from internal sources or from external sources, debt and stock. Okay. So seterusnya kita tengok yang dua bentuk utama yang mana syarikat boleh dapatkan sumber modal. Financing ni adalah macam mana syarikat nak membiayai perniagaan dia. Dia ada dua. Yang pertamanya adalah spontaneous financing, iaitu pembiayaan secara spontan. Maksudnya bila dia buat perkara tu, dia sebenarnya dia dah raise money ataupun menjadikan modal kepada perniagaan dia. Apa dia contohnya? Account payable. Account payable adalah dia beli barang daripada supplier secara hutang. Contoh kedai runcit. Kedai runcit dia tak beli cash barang-barang dia. Jadi supplier akan letak barang-barang dia dekat kedai runcit. Jadi itu adalah modal dia. Dia tak perlu keluarkan duit. Dia dapat fund, dia dapat barang tu daripada supplier tu, itu dikonsiderkan sebagai spontaneous financing. Bila dia bayar, bila dia jual barang-barang dalam kedai runcit, barulah dia bayar kepada supplier. Jadi kalau kata contoh, awak kata saya minat berniaga tapi saya tak ada modal. Jadi awak boleh gunakan modal spontaneous financing ni. Contoh awak nak jual baju tapi awak tak ada modal nak nak start the business. So what you do is that you sell other people's punya baju, t-shirt. Okay. Dia panggil dropship. Dropship. Bila dropship, you actually using other people's financing, modal orang lain. Awak tak perlu keluarkan modal pun. So bila you dah ada a sufficient amount of money, only then you can proceed buat sendiri macam tu. Selain daripada account payable adalah accrued expenses. Expenses yang masih belum dibayar lagi. Guna dulu
bayar later. Okay. Yang ini biasanya contoh electricity. Kalau misalnya gunakan mesin, gunakan mesin dan dia menggunakan electricity kan. Guna dulu electricity, kemudian baru bayar. Kemudian account payable and accrued expenses are referred to as sources of spontaneous financing. Spontaneous, kalau kita tengok perkataan ni spontan. Kalau kita dalam bahasa Melayu spontan lah. Pembiayaan secara spontan. Maksudnya bila dia berlaku, maksudnya modal tu masuk ke dalam pengurusan keuangan tu. The percent of sales, percent of sales method can be used to forecast the level of both these sources of financing. So ini penting. Kita nak kenal pasti spontaneous financing ni disebabkan oleh kalau item-item yang melibatkan spontaneous financing, kita gunakan percent of sales. Maksudnya kalau sales naik 10%, spontaneous financing pun akan naik 10%. Dia selari dengan kenaikan sales tersebut. Okay. Jenis sumber yang kedua adalah discretionary financing yang saya beritahu tadi, budi bicara. Raising financing with notes payable. Ni hutang-hutang ni. Notes payable, long-term debt, common stock, requires managerial discretion, budi bicara pengurusan, dan hence the sources of financing are called discretionary sources of financing. Mana-mana yang memerlukan kepada keputusan daripada pengurusan atasan ataupun owner syarikat, ini dia tidak naik berdasarkan kepada kenaikan sales. The retention of earnings is also a discretionary source as it is the result of a firm's discretionary dividend policy. Retained earnings, bila kita kira dalam income statement, income yang last kali tu dia akan transfer sebagai retained earnings. Retained earnings ni jumlah dia akan bergantung kepada sama ada syarikat ni dibayar dividen ke tak. Dan pembayaran dividen ni adalah keputusan shareholder. Shareholder kata tahun ni kita tak bayar dividen. Okay. Ataupun tahun ni kita bayar 3% dividen. Jadi keputusan tu dibuat oleh owner syarikat. Jadi mana-mana item, contoh yang kat sini, tu dia tidak naik berdasarkan kepada kenaikan sales yang di sini tadi. Alright. So sekarang kita nak pergi kepada macam mana kita nak prepare pro forma income statement. Cara yang paling popular adalah menggunakan percent of sales method. Menjadikan sales sebagai dia punya base. A simple method for developing a pro forma income statement yang mana it forecast sales and then expresses the various income statement items as percentages of projected sales. Apa-apa item dibahagi dengan sales. Itu yang panggil percent of sales method. Okay, the percentages used are likely to be the percentages of sales for those items in the previous year. So basically kita ada forecast sales dan income statement and balance sheet untuk tahun sebelumnya. Okay, kita tengok contoh. Ni dalam buku teks edition yang ke-15, main textbook dalam e-com tu. Alright. Affair Traders Incorporated, pro forma income statement, tahun ni tahun 2019, dia nak prepare untuk tahun 2020. Okay. The company, Fair Traders ni dia jual dinner plates yang dibuat dengan tangan. Pinggan dan juga mugs yang dibuat daripada tangan lah. Okay. So, selain daripada dia beri income statement ni, ni income statement,
pada tahun 2019, ini yang dah berlaku, dia juga beri balance sheet. Okay, ni balance sheet. Okay, and then sales forecast. Ini maklumat yang kita perlu ada, 3 perkara. Ni yang ketiga, ni yang kedua, ni yang pertama. Okay, ni yang pertama. Okay, ni dah. It is assumed that Fair Traders will pay 4,000 in common stock dividend. Jadi ini yang akan mengubah retain earning tu lah. Sebab tahun 2020, Fair Traders akan bayar common stock dividen sebanyak 4,000. Ya, okay. So ini maklumat yang diberikan. Jadi macam mana kita nak kira berdasarkan kepada percentage of sales. Ya. Okay, sekarang kita tengok balik income statement bagi tahun 2019 yang dia beri. Ya. Jadi daripada income statement tersebut, ini adalah data-data yang diberikan yang mana sales revenue ada marks dipecahkan dengan plates, berapa unit yang dia jual dengan harga setiap unit, dan ini jumlah dia, dan ini adalah total sales. Ya. Kemudian COGS dia pecahkan kepada 3 menjadikan total COGS 80,000. Ya. Dan kemudian tolak dengan operating expenses 10,000. Dapat operating profit. Tolak interest expense 1,000, dapat net profit before tax. Okay. Jadi item yang interest expense, operating expenses, COGS, sales, yang ini akan berubah mengikut perubahan sales. Okay, setakat situ dulu. Bila kita pergi kepada taxes, dia adalah berdasarkan kepada rate. Kepada rate 15%. Okay. Bila kita tolak tax, kita dapat net profit after tax. Lepas tu common stock dividend 1,000, dapatlah retain earning. Ni tahun 2019. Sekarang kita nak kira percentage of sales untuk produce income statement untuk tahun year 2020. Kita mula daripada mana? Kita mula daripada berapa persen kenaikan COGS ni berdasarkan kenaikan sales. Ya. Okay. So, macam mana kita nak tahu pengiraan percentage of sale adalah berdasarkan kepada item tersebut, COGS. Dia boleh kira satu-satu. Maksudnya kalau satu label bahagi dengan total sales, dapat berapa. Tapi kita nak gunakan yang main saja. Okay. Sekarang ni COGS. Okay, total sales. Kita tahu dah total sales di-increase dekat sini. Dibagikan ni maklumat dia. Sales dia daripada 100,000 naik kepada 135,000. Okay. Ni tahun 2020. Okay. Sales 2020 adalah 135,000. Untuk pengiraan kenaikan COGS ni tahun 2019 bahagi dengan sale tahun 2019, kita dapat 0.8. 0.8 sama juga dengan 80%. Maksudnya apa? 80% daripada sales ni adalah COGS. Maksudnya dia punya sales 100.
100,000. Dia punya COGS dia 80,000. Jadi COGS ni adalah 80% daripada sales. So sales ni adalah kita punya benchmark. Asas dia. Asas. So kita tahu 80% COGS dia. Kemudian kita kira pula operating expenses. Kita nak tahu operating expenses ni berapa persen daripada sales. Jadi operating expenses 2019 10,000. Ni operating expenses 10,000 bahagi dengan sales 100,000 ni dapatlah 0.1. 0.1 convert to percent jadi 10%. Okay, so operating expenses ni adalah 10% daripada sales. Yang ketiga adalah interest expense. Interest expense dekat sini 1,000. Interest expense 2019. Okay, ni sales 2019. 1,000 divide by 100,000 dapat 0.01%. Maksudnya bukan 0.01. Bila kita convert kepada persen dia jadi 1%. Okay, so bila kita tengok percentage of sales ni, COGS adalah 80% daripada sales. Operating expenses pula adalah 10% daripada sales. Dan interest expense adalah 1% daripada sales. So kalau sekata kita dah tahu nilai sales 2020 adalah 135,000, jadi kita boleh cari COGS untuk tahun 2020. COGS untuk tahun 2020 adalah 80% daripada sales 2020. Which means secara logiknya yang ini COGS 2020 adalah 80% daripada sales 2020. Which means 80% kali sales 2020 berapa? 135,000. So kita dapatlah COGS tahun 2020. Begitu juga operating expenses. Operating expenses adalah 10% daripada sales 2020. Maksudnya 10% kali 135,000. So far so good. Yes, Okay, madam. Alright. So yang ni saya bawa ke depan. Ini sales forecast tahun 2020 yang dia provide. Ini yang kita kira, saya tunjukkan tadi. And then dia provide juga taxes is 15% and dividend payment is 4,000. Sekarang kita nak tengok pro forma income statement pada tahun berakhir 31 Disember 2020. Jadi sales revenue, okay, kalau kita tengok dekat sini, table 4.15, dia summary of this one. Dia tak pecahkan kepada detail-details tu, dia terus ambil yang besar-besar. Dia ambil yang ni, dia ambil yang ni, lepas tu dia ambil yang ni, yang ni, yang ni, yang ni lah, dan ke bawah lah. Ke bawah ni semua sama lah. Yang atas ni dia tak pecah, yang ni dia tak ambil. Yang ni tak ambil. Okay. So, kita tahu daripada forecast yang diberi, sales revenue adalah 135,000. Jadi kita masukkanlah sini 135,000. Kemudian sales revenue tolak COGS. COGS pula adalah 80%. 0.8 ni sama dengan 80% lah. 80% daripada sales. Which means 80% kali 135, kita dapat 108,000. Okay. Dapat yang ni kita tolak, dua ni kita dapat gross profit.
Then kita kena kira operating expenses adalah 10% daripada sales. Then 10% kali 135,000 kita dapat 13,500. Ini adalah 10% kali 135,000. Dapatlah 13,500. Tolakkan dapat operating profit. Then kita tahu yang kita kira kat sini, interest expense adalah 1% daripada sales. Which means 1% kali 135,000 adalah 1350. Dapat yang ni kita tolak, dapatlah net profit before tax. Dan bila masuk kepada tax, kita tak kira seperti ke atas sebab tax ni dia kira by percentage 15%. Tapi 15% kita tak kira berdasarkan kepada sales. Tax adalah 15%, 15% daripada yang ini. Jadi 15% kali yang ni. 12,150. Kita dapat 1823. Remember. Okay. Then dah dapat nilai tax yang perlu dibayar, tolakkan, kita dapat net profit after tax. Dan assumption dia kata dividend payment is 4,000. So dividend ni kita masukkan 4,000. So dapatlah retained earning 6,327. Nilai ni yang kita akan bawa bring to balance sheet. Balance sheet. Okay. So far clear ni. Dia ada satu lagi cara, yang ni saya rasa sebelum saya proceed ke situ, kita pergi kepada balance sheet. Jadi kita tahu bahawa ini adalah pro forma income statement. Dia ada satu lagi balance sheet. Balance sheet, contoh sekejap mana? Ni income statement, ni fair traders balance sheet. Okay, ni berdasarkan kepada percent of sales method dalam buku teks ya. Satu cara lagi adalah bila kenaikan sales sebanyak 30%, sales increase by 35%. Okay. Other items related to sales will increase by 35% as well. Macam mana saya tahu dia increase by 35% ni? 35% ni adalah sales 2020 minus sales 2019 divided by sales 2019. Percentage sales kenaikan kan? Which means 135,000 ni tahun 2020 tolak 100,000 bahagi 100,000. So dapatlah 0.35. 0.35 sama dengan 35%. Okay. Jadi bila sales increase by 35%, other things, contoh macam COGS, COGS naik 35%, operating expenses naik 35%, interest expense naik 35%. Jadi satu lagi cara nak mengiranya adalah berdasarkan kenaikan percentage tu lah. Maksudnya sales 100,000 naik 35%, nak kira dia adalah 100,000 kali 1.35. Dapatlah 135,000. Ni memang ni lah kenaikan dia yang betul kan. Okay. Untuk COGS pun
80,000 kali dengan 1.35. Dapatlah 108,000. Nilai yang sama lah kita dapat. Jadi dia ada dua cara calculation. Calculation yang pertama berdasarkan kepada ni tadi, 0.8 kali 135 dapat 108. Satu cara lagi adalah 80,000 ni tadi, 80,000 ni tadi kali dengan 1.35 dapat 108 juga. Dia dapat jumlah yang sama. Tapi awak mau tanya, kenapa darab 1.35? Kenapa 1.35? Satu ni adalah nilai asal dia. Dia pecahkan kepada macam ni. Satu nilai asal campur dengan 0.35. Ni kenaikan 35%. Satu ni adalah yang asal 100,000. Dia naik 35%. Jadi kita darab 1.35, dia akan dapatkan jumlah yang asal campur dengan kenaikan. Macam tu. So, cara yang mana satu yang nak guna, awak boleh guna which method that you understand the most. Kalau cara macam ni, percentage of sales is much more easier to understand, then you can use this method. Ini adalah salah cara yang kedua untuk mengira kenaikan dalam proforma. Yang lain semua sama. Bila kita darabkan COGS kepada 1.35, kita dapat jawapan 108, kan? Sama kan? Untuk operating expenses 10,000 ni, 10,000 kat sini kali dengan 1.35 kita dapat 13,500, sama dengan yang kita kira dengan cara yang percentage of sales ni. Dan interest expense pula 1,000 kali 1.35 dapat 1,350. Kat sini 1,350. Lepas tu yang lain ni sama macam yang tadilah. Tax berdasarkan kepada 15%, darab dengan net profit before tax. Okay. So retained earning ni will be brought to proforma balance sheet. So sekarang ni settle dah lah untuk proforma income statement. Okay. Saya akan proceed kepada balance sheet pula. Ni adalah balance sheet 2019. When sales increase, all variables in balance sheet increase by 35% except discretionary financing, long-term debt, common stock and retained earning. Except jadi kita kena kenal pasti mana dia dalam balance sheet yang tak naik by kenaikan sales. Iaitu long term debt, common stock and retained earning. Jadi yang saya tandakan merah dalam balance sheet ni, yang ini long term debt dan common stock adalah discretionary financing. Dan retained earnings pula kita kena campurkan dengan balance yang ni tadi. Yang lain-lain yang saya tak tandakan bulat itu, tak tandakan merah tu, ni dan ni, semuanya kita kira sama macam yang ni. Sama macam yang ni. Okay, sekarang kita dah faham konsep dia. Macam mana kita nak buat dia. So, Fair Traders Proforma Balance Sheet 2020. Okay, sekarang kita tahu dah sales increase by 35%.
So, kita darabkan setiap yang ni dengan 1.35. Ada tak siapa-siapa yang tak faham mana datang 1.35? Okey. Siapa yang ada kat faham kan? Okey. Dia macam ni lah. Kalau awak darab macam mana nak kira kenaikan 35% tu. Contoh cash ni 6,000. Okey, cash 6,000. Ni matematik, saya rasa anak saya dah jadual, dah belajar ni. Naik 35%. Okay, kalau 6,000 kali 35%, ni kenaikan dia. 2,100. Ni baru kenaikan dia. Jadi, kita kena campur lagi cash 2020 adalah 6,000 yang asal kali campur 2,100 kenaikan dia. Jadi ini menunjukkan bahawa ini mewakili 1 dan ini mewakili 0.35. Sebab tu dia sama juga dengan 6,000 kali 1.35. 1 ni mewakili 6,000 ni tadi, 0.35 mewakili 2,100 tadi. Sebab tu kita terus darab dengan 1.35. Katakanlah soalan lain dia kata sales increase by 10%. Jadi macam mana nak kira? Kalilah dengan 1.1. Kalau increase by 12%, kalilah dengan 1.12. Macam tu. Alright. Jadi kita tahu yang tak berubah melalui percentage of sales adalah long term debt yang saya bagi kotak merah ni. Yang lain kita kira dengan cara macam ni. Kali 1.5, kali 1.35, kali 1.35. Semua kali 1.35. Okey. Apabila dalam soalan dia tidak mention kepada, dia bagi tahu semua resources digunakan secara maksimum. Jadi net fixed asset pun kita consider dia naik juga seperti kenaikan sales. Macam tu. Sebab ni net fixed asset ni biasa dia long term kan. Dia long term. Tetapi somehow bila sales increase, net fixed asset juga boleh berubah mengikut sales. Okay, net fixed asset settle, account payable, tax payable, notes payable, semua kali dengan 1.35. Kali 1.35. Kalau awak ada calculator on hand, saya harap sangat setiap pelajar financial management bila dia attend kelas, dia akan ada calculator lah. Kalau ada financial calculator better, kalau tak ada financial calculator pun ada phone kan. Tapi kalau misalnya kata awak menggunakan phone untuk kelas, it's a bit difficult lah nak kira. Okay, notes payable pun sama, 1.35. Okay. And other liabilities kali 1.35. Kemudian long term debt, common stock and retained earning kita tak kira kali 1.35. Why? Sebab ini adalah berdasarkan budi bicara pemilik syarikat. Jadi bila kita dah darabkan semua tu, kita akan dapat jawapan seperti ini. Seperti ini. Automatically kita dapat ini. Okay. And then account payable, tax payable, notes payable, current liabilities, total current liabilities. Long term debt kita retain. Kita masukkan yang sama sebab kita tak ada decision untuk tukar long term debt ni. Kita retain nilai dia. Begitu juga dengan common stock. Okay. Dan
Retain earning. Ni ada silap sikit ni. Retain earning ni sepatutnya dia campurkan dengan yang ni. 23 000. Maksudnya retain earning pada tahun 2019 kena campur dengan retain earning dalam income statement tahun 2020. Dapatlah 29,000. Ini should be 29,327. Okay. Setakat tu. Dan bila kita campurkan nilai A campur B, kan. Yang ni kita dah kira ni. Total current liabilities campur long term debt kita dapat yang ni. 43,000. 43,000 total liabilities campur dengan common stock, campur dengan retain earning, 43,650 campur 30,000 campur yang ni 29,327. Okay, dapat berapa? Cuba kira seorang. Lepas tu bagi tahu saya. 43,650. Saya salah kira tu retain earning. 43,650. Satu 102,971. Yep. Ada pen saya ni. 102 971. 971. Okay. 102,971. Kan? Dan kita tengok total asset sebelah sini. Okay. Ni 121,500. Dia kan total asset kena sama dengan total liabilities kan? Okay, jadi total asset tolak 102,971 inilah DFN. Sebab yang biru ni, yang saya letak biru ni, ini adalah yang last kali yang kita dapat apabila total asset, total asset, ya. Ya, yang hujung tu 7. Silap. Sebab saya ingat 1 hujung tu. 977. Ni. 977. Okay. 102,977. Okay, sekarang tolakkan total asset. Dia tak boleh padam kat sini. Ish. Total asset 121,500. 121,500 tolak 102,977. So DFN kita akan dapat berapa? Tak nampak. 18523. 18523. Okay. So DFN kat sini salah ni. 18523. DFN ni lah yang kita akan kira last kali. Selepas kita dapatkan perbezaan di antara total asset dengan jumlah yang dekat atas ni. Senang aja ni. Jadi apa maksud DFN 18532 ni? Ini adalah modal tambahan yang perlu dicari berdasarkan kepada budi bicara pemilik syarikat. Ikutlah dia nak pinjam melalui pinjaman jangka panjang ke, ataupun dia nak raise dia punya common stock ke, ataupun
return earning tu dah, sebab dia dah decide untuk bayar dividen 4,000 tu. Jadi antara dua ni lah, sama ada long term debt, okay, yang pertama, ataupun increase common stock. So basically kita punya pro forma financial statement pun dah lengkap. Okay. So basically itu cara macam mana nak hasilkan pro forma income statement dan balance sheet. Okay. Sekarang saya nak tunjukkan macam mana kita buat berdasarkan kepada Excel. Okay. Yang ini saya masukkan data Fair Traders tadi, nilai yang sama ke dalam Excel. Basically saya copy paste je lah. Copy paste dan saya susun semula dia punya, sebab bila kita copy paste contoh macam ni saya copy daripada textbook. Okay. Bila saya copy, okay, dia akan jadi macam tu. Jadi saya pun susunlah semula satu persatu. Kalau nak delete tu, tekan Ctrl X, Ctrl V, macam tu. Tapi untuk memudahkan awak, saya dah copy paste lah maklumat tersebut. Jadi ini adalah tahun 2019 punya figure. Sekarang kita nak buat untuk tahun 2020. Macam mana? Kita basically kita copy maklumat ni, kita letak dekat sini. Nak copy macam mana? Kita highlight yang ni, Ctrl C, dan kita pergi nanti saya nak letak dekat sini. Ctrl V. So kita copy lah tu. Ctrl C, Ctrl V. Dan kita delete lah value yang ni. Kita delete. Jadi dapatlah figure macam ni. Gambar rajah macam ni lah. Okay. Sekarang ini tahun year ended December 31st, 2020. Okay. Ini adalah maklumat yang telah diberikan berdasarkan kepada yang ni tadi. Mana? Yang ni. Okay. Nilai yang sama. Sekarang yang kita nak kira adalah cost of goods sold. Okay. Macam mana kita nak kira cost of goods sold? So kita kena tahu kenaikan sales ni, percentage of sales. Percentage of sales, yang pertamanya kita nak tahu berapa banyak kenaikan sales tu adalah, ni formula dia. Sales 2020 tolak sales 2019 bahagi dengan sales 2020. Jadi sama dengan ni. Cara nak buat dia adalah macam ni. Kita klik sama dengan, kemudian pembuka kurungan, sales 2020 adalah 135, berada di J6. Okay, kemudian bahagi, tekan dalam keyboard tu tanda bahagi yang sebelah bawah, bahagi dengan sales 2019. Ni sales 2019, 100,000, tutup kurungan. Bukan bahagi ni, tolak. Ni formula dia, sale 2020 tolak sales 2019 bahagi dengan sale 2020.
Okay, semula semula. Sama dengan pembuka kurungan sales 2020 tolak sales 2019, tutup kurungan, tekan tanda bahagi, sales 2020. Klik sini lagi. Enter, kita dapat 0.35. Tu cara nak kira kenaikan sales. Untuk nak kira COGS pula adalah COGS kita ambil yang total 80,000 bahagi dengan sales 2019. Dapat 0.8 yang ini bersamaan 80%. Yang ini 35%. Okay. Selepas COGS, okay, mana apa yang maklumat yang kita nak ambil adalah maklumat yang besar-besar ni lah. Total sale, COGS, operating expenses, interest expenses, okay, taxes, common stock. Okay, COGS kita dah kira operating expenses. Operating expenses sama dengan operating expenses 2019 divided by sales 2019. Cara nak kira dia, klik sama dengan pergi operating expenses 2019 divide by sales 2019. Enter, dapat 0.1. Yang ini represent 1%. Okay. So sekarang kita dah ada peratusan yang ni, which means dalam proforma financial statement 2020, yang ni kita tak perlu kira dah lah. Kita skip aja. Kita pergi terus cost of goods sold ni adalah 80%. 80%. Okay. Kemudian operating expenses adalah 10%. 10%. And interest expense 1%. Oh, silap saya ni. Ni bukan 1%. Ni 10%. Interest expense sama dengan interest expense 2019 divided by sales 2019. Cara dia, klik sama dengan interest expense 2019 divided by total sales 2019 0.01 sama dengan 1%. Okay. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama adalah kita nak kira COGS untuk tahun 2020. Dia 80% daripada sales 2020. Which means kita boleh letak sama dengan 0.8 menandakan 80% kali kali tu dengan tanda star total sales. Jadi kita dapat 108,000. Jadi gross profit sama dengan total sales tolak
COGS. Dapat 27,000. Operating expenses sama dengan 10% is represent by 0.1 kali tekan star sales dapat 13,500. Next, operating expenses sama dengan gross profit minus operating expenses. Saya letak formula kat sini Ni sama dengan gross profit minus operating expenses. Operating expenses sama dengan 0.1 kali sales 2020. Gross profit, saya letakkan formula dekat tepi. Sama dengan sales 2020 minus COGS. Yes, 2020. Ini pula total COGS adalah 0.8 kali sales 2020. Ini formula. Okay, sekarang interest expense adalah 1% daripada sales. Jadi cara dia sama dengan 1% represent 0.01 kali dengan sales 2020. Itu formula dia. Caranya you klik sama dengan 0.01 times sales, klik sale kat atas ni, J6. Dapatlah nilai ni. Net profit before taxes sama dengan operating profit minus interest expense. Okay, sekarang kita pergi taxes. Taxes ni 15%. Sorry. Assume 15%. Jadi 15% berdasarkan kepada net profit before tax. 15% represent by 0.15 times net profit before tax dapat 1823. Jadi formula tax adalah 0.15 kali dengan net profit before tax. Okay. So net profit after tax equal to net profit before tax minus taxes. Okay. Common stock dividend dia masih membayar 4,000, kita masukkan 4,000. So retained earning equal to net profit after tax minus common stock dividend. 6328. So kita tengok adakah dia sama dengan mana? Ini 6327. 6327 12150 12150 1823 10327 10327
027. Okey. Beza 1 sebabnya dia ambil Sung 23. Okey, dia buat ni. 7. Sung 3. Net profit after tax. Okey, yang sini. 12150 tolak 1823. This one should be 10328. Beza kat sini je lah sebab dia ambil titik perpuluhan tu. Ya. Sebab kat sini dia run up kan. Beza dia it should be 10328 lah. Madam. Ya. Kira kalkulator 10,327. Ya. Lagi satu dekat sale revenue tu kan. Madam salah tulis yang bahagi sale 2020 tu. Yang mana? J berapa? Bukan. Dekat tempat percentage sale tu 2029. Itu. 2019, sorry. 19 sini kan. Okey, nanti saya nak clarifikan ni sepatutnya dia dapat 1028. Okey. 1822.50. 12150 tolak 122.5. Betul? 10327.5. Betul, kalau misalnya kita tolak by calculator pun kita akan dapat 10327.5. So bila dia convertkan kepada titik perpuluhan yang hampir, dia jadi 10327 328. Jadi itu yang membezakan jumlah dia kat situ. Tapi tak apalah, maksudnya calculation ni dah betul dah. Betul dah. Cuma dari segi mungkin kita buat macam ni lah. Macam tu. So dalam buku teks ni dia round up kan, tetapi tidak mengambil kira titik perpuluhan tersebut. Macam tu. Kalau kita kejap let me try manually 0.15 times 12150 juga 1822.5. So ini jawapan yang kalau kita kata matematik yang paling betul lah. Macam tu. Alright. So let me see this one, net profit after tax. Saya tuliskan formula dia. Net profit after tax adalah net profit before tax. Net profit before tax minus taxes. Common stock dividend ini ambil daripada take from assumption. And retained earning is equal to net profit after tax minus
common stock dividend. Sorry. Dividend. Alright. So, formula kat sini adalah cara macam mana yang awak nak generate jawapan dekat sebelah sini. Ya. Ingat, kalau kita nak generate dia punya jumlah ni, kita kena letak sama dengan dulu. Barulah dia boleh calculatekan untuk kita. Okay, now. Ini adalah proforma income statement. Proforma balance sheet pula. Jadi, daripada cara yang saya ajar dekat sini tadi. Okay, ni kan. Kali dengan 135. So, cash equal 1.35 times cash. Betul. So, bila you drag, dia akan dapat automatically the answer. Okay. So, untuk account payable equal to 1.35 times 7,000. Okay. Total current liabilities yang kita tak kira berdasarkan kepada percentage of sales adalah long term debt. Sorry, I might want to use different color. Long term debt. Common stock, retained earning. Okay. Dan kita kena tambah satu dekat sini. Okay. Sorry. Company. Ya. Saya lapar. Ya. And okay. So ni dah auto calculated. Long term debt kita ambil nilai yang sama kat sini 18,000. Dan common stock pun sama 30,000. Okay. Retained earning adalah 23,000 campur dengan nilai retained earning 6,327. 6,327 mana 6,327 6,327. So kita dah ada long term debt, common stock, retained earning, total liabilities adalah sama dengan total current liabilities campur dengan long term debt. Ini. So kita boldkan mana-mana yang kita dah hasil tambahkan tu. Okay, net fixed asset, total liabilities. Okay, so bila dah ada yang jumlah yang ni, sekarang kita nak cari DFN, tapi sebelum tu kita kena tengok dia punya berapa yang kurang kat sini. Jadi total liabilities and stockholders equity ni jumlah dia perlu sama, kan? Kanan dengan kiri sama. Jadi kita ambil nilai ni sama dengan D. Okay. Jadi DFN adalah 12150 tolak nilai total liabilities tolak common stock tolak retained earning. So dapatlah 18,523. So itu cara dia.
Okay, so since I record this lecture, for your individual assignment, you can take a look at the video again on how to do the pro forma based on Excel. Yeah, okay. So untuk individual assignment, okay, adalah berdasarkan kepada Petronas income statement. Yang ini nanti saya akan provide dalam e-com. Ya. Okay. Ini saya dah extract daripada annual report Petronas. Ya. Ni annual report Petronas. Saya dah extract, ambil keluar income statement dan balance sheet saja. Ini adalah balance sheet, ini adalah income statement. Income statement pun saya ambil yang very basic. Maksudnya revenue, cost of revenue ni adalah COGS lah. Gross profit, ni adalah operating expenses. Financing cost adalah interest expense. Ni tax expense. Dan ni dia punya profit for the year of 2020. Okay. Now, what I want you to do is to perform pro forma income statement for tahun 2021 berdasarkan kepada Excel. Ya. Jadi saya masukkan nilai Petronas ni kat dalam Excel. What you need to do is calculate untuk tahun 2021. Okay. Ni 2021. Dan juga balance sheet tahun 2021. Okay. Masa mula-mula tu maybe baru-baru nak practice untuk Excel ni, maybe akan take some times lah. But once you get the whole of it, I'm sure that you should be able to use Excel ni quite comfortably lah. Yeah. So macam mana nak kira dia? Satu, perlulah ada income statement dengan balance sheet tahun existing. In this case, tahun 2020. Kemudian kita perlu ada juga additional information where sales forecast for 2021 is 10%. Kenaikan sebanyak 10%. So macam mana nak calculate 10% on 2021 tu? So berdasarkan kepada ni lah, kalau naik 10% maksudnya darab dengan 1.1. Kan? Mana dia item-item yang perlu naik berdasarkan kepada 10% tu, mana yang tak perlu. Jadi macam mana kat sini kalau nak ikutkan revenue, selling, expenses sampai financing cost ni dia naik berdasarkan kepada sales 10%. Tax expenses saja yang you kena kira berapa persen dia berdasarkan kepada profit before tax. Caranya macam mana nak kira? Kira macam tadilah. Tax expenses ni bahagi dengan nilai ni, dapat berapa persen. Barulah boleh letak dekat sini berapa persen tax. Jadi berapa persen. Okay, kat sini tak ada pembayaran dividen, which means nilai ni nanti akan terus dibawa ke balance sheet bahagian retain earning. Retain earning reserve ni. Reserve ni adalah retain earning.
So saya nak awak buat dulu. Tapi sebelum buat individual assignment ni, saya nak awak testing dekat tutorial. Petang ni tutorial, awak boleh cuba yang ini. Summer Sky Resources ni. Tengok dia punya cara macam mana nak kira dia. Buat dulu. And then barulah start buat individual assignment tersebut. Okay? Ada apa-apa soalan nak tanya? Sekarang ni mungkin tak ada soalan nak tanya lah. Nanti by the time awak buat tu, barulah ada soalan. Dan boleh je tanya dalam grup. Saya minta awak tanya dalam grup lah. Because kawan-kawan lain pun boleh share sama jawapan tu nanti. Ya? Okay. So saya rasa itu saja untuk hari ni. Ada apa-apa soalan? Cecilia dia tulis kat sini tapi saya tak boleh tengok. Dia kena cakap baru saya boleh dengar. Madam. Ya. Individual assignment dia punya due date bila? Lepas midterm break. Jadi midterm break adalah akhir bulan 11 kan? Jadi bulan 12 lah. Kalau saya tulis kat dalam syllabus tu, saya rasa saya bagi seminggu ke 2 minggu macam tu. Tapi since satu lagi yang saya nak inform, saya akan pergi mengerjakan umrah daripada 20 hingga 1 hari bulan Disember. Jadi 2 minggu ke hadapan saya akan bagi kelas secara asynchronous, which means you attend the class hari Ahad dalam e-com. Ya? Boleh? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. So kalau tak ada soalan, ini adalah attendance. So with that, thank you very much everyone. Then we'll see in eCampus for another 2 weeks. Dan nanti kita jumpa lagi secara fizikal on December lah. Ya? Sekejap, saya nak stop recording.